Kalau kamu sudah dapat banyak input daripada parti-parti luar yang lain, pasal macam mana terbentuknya sistem money game ini, dan kamu masih lagi invest, to me, you are just plain stupid. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita kembali lagi untuk membincangkan isu-isu scams lain daripada iShareFans. Selepas jatuhnya iShareFans, semakin banyak lagi application yang lain timbul. Antaranya ialah WeMedia, seperti yang saya nampak, EasyJob dan DidiJob. Tapi sebelum kita bongkar setiap satu application baru yang baru saja bertapak seperti cendawan tumbuh selepas hujan, kita berikan dulu 20 saat untuk user-user iShareFans bergabung. Jadi, oke juga kamu. Buat kamu yang belum lagi tonton episode 1, yang kamu belum tengok lagi penjelasan saya daripada episode 1 mengenai Ponzi, macam mana wujudnya sistem-sistem money game iShareFans ini, kamu boleh tekan link di atas. Kita teruskan kepada application baru yang sekarang ini tengah hangat dalam pasaran, yaitu WeMedia. Buat application yang lain macam DidiJob, EasyJob, sebenarnya semua tu menggunakan modus operandi yang sama. Cuma dorang pertingkatkan pancing tu, dorang perkuatkan promo tu in order untuk kamu beli lagi package VIP dengan janji pulangan kamu akan dapat lebih banyak. So sekitar 22 sehingga 26 hari bulan bermulanya episod-episod orang komplain dalam Facebook. Kamu tengok account kena froze, duit tidak boleh withdrawal fail, dengan janji yang iShareFans ini akan pulih pada 2 hari bulan 12 tahun ini, dan kamu cuma perlu tunggu 4 ke 5 hari. Tapi kamu boleh nampak di YouTube channel WeMedia Official baru sahaja memulakan page mereka pada 22 hari bulan, dan pada waktu ini tontonan video untuk video WeMedia Official itu sudah mencapai 200,000 dengan hampir 50,000 subscriber dalam masa kurang daripada 1 minggu. So adakah ini tanda-tanda panik ataupun adakah ni orang-orang yang baru yang terlepas iShareFans dan memandangkan dorang nampak yang WeMedia ni baru dan dorang jadi orang yang pertama join? Mungkin orang boleh kaya. Tapi daripada yang saya lihat, WeMedia Official ini, selepas saya sendiri pergi tengok, pergi register, try to check out, dorang punya modus operandi sebenarnya sama dengan iShareFans. Satu sahaja masalah iShareFans di mana dia tutup sebelum bulan 12. Yang mungkin dorang terlepas pandang pada bulan 12 ni, setiap orang akan dapat 4,000 keluar daripada KWSP. Kamu cuba tengok balik, antara package VIP bagi iShareFans berharga 5,000, 4,000 mana ada cukup. Kamu cuba pula bandingkan dengan WeMedia Official punya package yang sekarang ni di bawah RM4,000. Kamu yang dapat duit 4,000 pada fasa pertama bulan 12 nanti, hasil daripada pengeluaran KWSP, bolehlah melabur untuk WeMedia Official. Kebetulan yang betul-betul hebat. Selepas saya tengok page WeMedia Official di YouTube, diorang cuma ada buat satu video yang berdurasi 2 minit sahaja. Lepas tu di dalam tu diorang ada jual satu propaganda di mana WeMedia ni boleh menjadi satu digital platform yang digunakan oleh KOL. Apa itu KOL? KOL adalah Key Opinion Leader ataupun mereka yang mempunyai pengaruh di dalam laman web sosial. KOL can be anyone. Dia boleh jadi TikToker, YouTube content creator, dia boleh jadi perempuan yang memang mendapat banyak interaction di Facebook ataupun Bigo. Mereka ni adalah orang-orang yang bila dorang bersuara boleh mengubah satu direction general crowd kepada satu topik yang dorang mau fokuskan. Bila kamu tengok video tu, semua perempuan cantik, perempuan seksi, perempuan putih, perempuan menari, perempuan buat TikTok. Kalau betul lah WeMedia Official ni ataupun iShareFans ni betul-betul satu platform yang stabil, kenapa tidak ada jenama-jenama gergasi yang menggunakan servis-servis seperti ini? Sebab setiap satu like, share dan view dan watch time itu bukanlah organik, berdasarkan atas minat ataupun berdasarkan atas basic interest. Semuanya dibeli, dan setiap satu user yang like and share itu dibayar. Benda-benda sebegini menjahanamkan satu jenama, sebab benda-benda begini bukanlah satu benda yang dibuat, ianya dibuat secara paksa rela untuk dapat gaji. So tidak ada satu pun jenama-jenama gergasi yang menggunakan application WeMedia ataupun iShareFans ni, sebab bagi diorang this is just another money game. Di antara
gerakan-gerakan penyelamatan. Maksud saya, orang-orang yang tertipu daripada iShareFence ini sebab dorang masuk pada fasa hujung ataupun dorang masuk pada fasa yang agak lambat, dorang cuba mungkin untuk recover untung dorang dengan masuk WeMedia Official. Apa yang saya rasa yang betul-betul bangang ataupun betul-betul saya boleh cakap direct bodoh pasal application ni ialah orang-orang yang betul-betul boleh terlepas pandang. Bila kamu masuk dalam WeMedia punya apps ni, kamu boleh nampak yang diorang buat announcement, sedangkan latest dengan lastest pun diorang tidak boleh bezakan. So kamu imagine lah satu platform yang menjanjikan pulangan puluhan ratusan ribu kepada user, tapi ejaan latest pun tak pandai eja. Kamu bayangkanlah macam mana tim tu boleh berfungsi. Lepas tu orang terlepas pandang sebab buta dengan duit. So kalau kamu sekarang ni sudah ada dalam grup WhatsApp ataupun kamu sendiri ada application WeMedia tu, kamu boleh nampak dalam application ni diorang akan sentiasa update dua benda. Selain daripada typo bodoh latest tu, diorang akan buat satu live figure display di mana WeMedia application ini menunjukkan dua benda, withdrawal dengan upgrade. Maksud dia, diorang akan tunjukkan dengan kamu berapa banyak orang buat withdrawal secara live figure. So kamu boleh nampak di situ ada gambar dengan logo, dia baru saja keluarkan duit. Ada yang 100, 500, 1000, 2000, 5000 live figure tapi tiada nama. Gambar pun bukan gambar orang. So kamu boleh tahu yang memang kalau kamu mau register WeMedia ni, kamu tidak perlu masukkan IC. Bila kamu masuk WeMedia Official, antara dokumen-dokumen yang diorang perlukan untuk diorang verify yang kamu ni legit profile Facebook, kamu perlu screenshot profile Facebook ataupun profile YouTube, sahaja jenis gambar hadapan social media account kamu, dan kamu terus boleh masuk dalam WeMedia Fans and then invest beribu-ribu dan kamu akan dapat berpuluh-puluh ratusan ribu kaya sampai jadi macam Firaun. Kamu boleh tengok video ni, setiap saat ada orang withdraw. And then bila kamu tengok di bahagian sebelah, kamu boleh tengok upgrade punya section di mana siapa yang sudah naik, siapa yang sudah upgrade, siapa yang sudah pertingkatkan lagi VIP membership dorang dalam WeMedia Fans. Tapi live figure ni pada dasarnya tipu. Sebab benda ni boleh di-setup sebab tidak ada nama, tidak ada gambar. Benda ini boleh di pre-program daripada admin WeMedia in order untuk dorang buat kamu percaya yang setiap masa application ini membayar setiap user. Antara lagi feature-feature WeMedia ni yang saya nampak ialah dorang set minimum withdrawal. So sebelum ni dekat iShareFence kamu boleh withdraw 100, tapi dekat WeMedia Official minimum withdraw ialah RM200. Kamu ingat ini apa? Minimum in 20, minimum out 200. Adakah benda-benda sebegini masuk akal di mana kamu beli membership yang berharga ribuan ringgit tapi mesti lebih 200 baru kamu boleh withdraw duit kamu? Taktik sebegini digunakan untuk diorang delay kamu buat withdrawal. Ialah sebab kalau kamu buat tas, kamu cuma untung ringgit-ringgit, akan mengambil masa lebih banyak untuk kamu withdraw jumlah duit yang lebih banyak. So masa-masa delay inilah yang digunakan oleh WeMedia untuk rotate duit kamu. So kamu memang tahu benda ni scam. Tapi kalau betul lah kamu antara orang-orang yang pertama join WeMedia and then kamu sekarang ni tengah banyak dapat downline di bawah, congratulations, you'll be rich in no time. Kemunculan page baru macam WeMedia, Didi Job, Easy Job ni, diorang cuba untuk tulis dalam bahagian description, kamu join application ini di atas risiko kamu sendiri. Tapi ejen-ejen di bawah sibuk mencari downline. Diorang sibuk mencari downline in order untuk diorang untung lagi banyak. Tapi diorang cakap dengan kamu join di atas risiko kamu sendiri. Di situ wujudnya satu keraguan daripada saya sendiri, kamu mau jual ke sistem ni ataupun tidak, ataupun kamu cuma mau cakap yang okay, kamu join lah ni, tapi apa-apa jadi sama kamu, risiko kamu sendiri. So memang sangat-sangat obvious lah, semakin lama semakin obvious. Macam mana diorang rotate money itu, kamu boleh tengok dekat episode 1 di mana saya bongkar tentang Ponzi scam dan asal usul sistem permainan hebat daripada Charles Ponzi pada tahun 1920-an. WeMedia Fans ini menjanjikan pulangan yang lagi tinggi dengan yuran VIP yang lagi rendah. Sekarang ni apa yang penting untuk saya bagi tahu kamu ialah untuk membuktikan bisnes sebegini sememangnya legit dan sah. Kamu boleh tengok sendiri. Saya bagi contoh paling senang, kamu pergi Shopee and then kamu type buy follower. Kamu boleh nampak
orang menjual servis follower, menjual servis untuk like and share, termasuklah watch time di YouTube. Dan kamu boleh tengok di situ berapa harga diorang jual untuk follower. Saya bagi satu contoh yang paling senang. Pada kadar RM10 ke RM15, kamu boleh dapat sehingga 1000 follower. Jadi kamu yang buat tas di Wimedia tu, satu tas dapat berapa? RM1, RM1,5, pedulilah. Berapa saya lah dapat. So kamu fikirlah, RM15 boleh beli 100 ke 1000 follower. Kamu buat satu tas, buat satu like, kamu dapat RM1. Memang tidak masuk akal, tapi ideologi itulah. Sebab waktu zaman moden ni, social media punya interaction, like and share, bila orang tu popular, dia sudah mencapai level dadah. Orang sudah mula ketagih dengan fame and popularity. Yang orang-orang lain semua percaya. Orang-orang lain pun mula percaya yang kalau kamu betul-betul buat tas tu, kamu memang boleh dapat tu duit. At early stage memang. Tapi jangan jadikan Wimedia Fans ini sebagai satu platform untuk kamu cover semula kerugian kamu selepas kamu gagal di iShare Fans. Itu bukanlah satu teknik yang bagus dan menjahanamkan semua downline kamu. Kamu boleh cakap yang kamu ignore. Ada a form of negligence di mana kamu tidak kenal pasal benda ni. Tapi kalau kamu sudah dapat banyak input daripada parti-parti luar yang lain, macam mana terbentuknya sistem money game ini, dan kamu masih lagi invest and kamu masih lagi invite kawan-kawan kamu, to me, you are just plain stupid. Kamu memang menggunakan orang lain atas dasar kepentingan diri kamu sendiri. Since you have the capital to do it, why not do it right and try to find a legit punya business in order for you to invest and in order for you to grow. Kamu buat kesilapan, kamu bodoh sebelum ni, itu hal kamu. That's it for me. Don't try to cover your own mistake by dragging other people into the grave. Thank you.